Perjalanan rentas negeri dibenarkan mulai 10 Jun. Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ganti PKPB sehingga 31 Ogos. Tiada lagi kuarantin wajib di pusat kuarantin kepada rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara memadai ujian swab. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Andy Reza Rohadian. Saya Margaret Gambang. Berita perdana malam ini kami mulakan dengan kabar baik yang dinantikan seluruh rakyat Malaysia. Setelah hampir 3 bulan sekatan perjalanan dilaksanakan, bermula Rabu ini perjalanan rentas negeri dibenarkan kecuali di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menerusi perutusan khas mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB yang akan berakhir Selasa ini akan digantikan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan atau PKPP. Ia bagi tempoh 10 Jun sehingga 31 Ogos. Tegas Perdana Menteri meskipun negara kini dalam fasa pemulihan COVID-19 serta banyak kelonggaran diberi dalam tempoh PKPP, orang ramai dinasihati terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan dalam mencegah penularan jangkitan COVID-19. Mereka yang ingin menziarahi ibu bapa yang tinggal berjauhan di negeri lain, bolehlah berbuat demikian. Alhamdulillah. Cuma nasihat saya, sentiasalah jaga kebersihan diri. Pakai pelitup muka apabila berada di tempat awam dan elakkan tempat yang sesak semasa pulang ke kampung. Ingat, jika ibu bapa anda adalah warga emas, mereka berada dalam kategori orang yang mudah terdedah kepada jangkitan. Jadi walaupun kita seronok dapat menziarahi mereka, tanggungjawab utama kita ialah untuk melindungi mereka daripada terkena jangkitan. Tambahnya dalam tempoh PKPP, kerajaan turut membenarkan hampir semua aktiviti termasuk sektor sosial, pendidikan dan keagamaan selain ekonomi. Operasi akan dimulakan secara berperingkat dengan pematuhan penuh SOP. Selain salon, pasar terbuka dan bazaria, kebenaran turut diberikan untuk aktiviti komersial jualan dan pemasaran bukan dalam premis perniagaan. Pelancongan domestik, lawatan ke muzium, dobi layan diri serta penggambaran filem juga dibenarkan. PKPP akan dilaksanakan mengikut 7 strategi di bawah jawatan kuasa khas Menteri mengenai PKPP yang dipengerusikan Menteri Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Manakala di peringkat kerajaan negeri, strategi itu akan dilaksanakan melalui jawatan kuasa yang diwujudkan oleh Menteri Besar dan Ketua Menteri dengan kerjasama pihak swasta dan ketua komuniti. Berikut merupakan 7 strategi tersebut. Perdana Menteri turut mengingatkan walaupun banyak kelonggaran diumumkan tidak bermakna tiada lagi sekatan yang akan dilaksanakan kerajaan untuk mengawal penularan COVID-19. Orang ramai boleh layari laman sesawang Majlis Keselamatan Negara MKN bagi mengetahui senarai atau sektor yang dibenarkan dan tidak dibenarkan. Dan berikut antara aktiviti atau sektor yang masih tidak dibenarkan. Dan berhubung soalan bila sekolah akan dibuka, Perdana Menteri memaklumkan ia akan dilakukan secara berperingkat dalam tempoh PKPP. Kementerian Pendidikan akan mengumumkan perinciannya dalam tempoh terdekat. Bagi ibu bapa yang ada anak yang bersekolah,
pastinya saudara-saudari tertanya-tanya bila sekolah akan dibuka. Untuk makluman saudara-saudari, sekolah akan dibuka secara berperingkat dalam tempoh PKPP ini setelah mendapat nasihat daripada Kementerian Kesihatan. Kementerian Pendidikan akan membuat pengumuman terperinci mengenainya sedikit masa lagi. Sambutan Hari Raya Aidiladha termasuk ibadah korban dibenarkan di bawah PKPP. Manakala penambahan jumlah jemaah di masjid dan rumah-rumah ibadat lain akan diumumkan kelak. Iaitu sambutan Hari Raya Aidul Adha dan ibadah korban akan dibenarkan tertakluk kepada SOP pihak berkuasa agama Islam untuk solat berjemaah dan aktiviti keagamaan di masjid dan rumah-rumah ibadat pula, kelonggaran untuk membenarkan lebih ramai jemaah hadir mengikut ruang keluasan masjid atau rumah ibadat sedang diperhalusi oleh kerajaan dan akan diumumkan sedikit masa lagi. Selaras fasa penjanaan semula ekonomi negara dan tiada lagi larangan rentas negeri, aktiviti pelancongan domestik dibenarkan. Namun, melancong keluar negara masih tidak dibenarkan. Jadi saudara-saudara bolehlah membawa keluarga untuk melancong di dalam negeri dengan mengamalkan kebiasaan baru ataupun new normal setelah hampir 3 bulan tidak ke mana-mana. Bagi yang berhasrat untuk melancong ke luar negara, tunggu dulu. Kerana sempadan negara kita masih ditutup. Kebenaran rentas negeri termasuk untuk melancong melegakan sektor perhotelan. Ini membolehkan pengusaha hotel menjana semula pendapatan selepas hampir 3 bulan tiada pelanggan. Pemangku Presiden Persatuan Perhotelan Malaysia, Muhammad Halim Merikan berkata, kebenaran melancong dalam negeri bukan sahaja memberikan kesan positif kepada industri perhotelan, malah memberikan impak besar kepada pertumbuhan sektor pelancongan negara. Di mana sekarang kami boleh mendapat bisnes daripada pelanggan yang akan balik kampung ataupun yang akan memulakan perniagaan di mana mereka perlu merentas sempadan. Ya, di sini memang adalah berita baik. Walau bagaimanapun, mesti diingatkan bahawa hotel-hotel kami akan melaksanakan SOP yang sedia ada. Saudara, pembukaan semula aktiviti komersial melibatkan urus niaga jualan dan pemasaran bukan dalam premis perniagaan turut memberi kelegaan kepada golongan peniaga kecil. Menurut Presiden Kelab Usahawan Selangor, Datuk Dr. Muhammad Zaini Mat Taha, langkah itu membolehkan golongan berkenaan menjana kembali pendapatan seperti biasa yang selama ini terjejas teruk akibat pelaksanaan PKP. Ini memberi peluang kepada peniaga-peniaga jalanan, terutamanya peniaga goreng pisang, peniaga nasi lemak, ya, yang mana food truck dan sebagainya, ini dapat mereka menjalankan perniagaan. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kerana peluang ini diberikan supaya mereka dapat menjana pendapatan seperti biasa dan dapat menyara keluarga seperti mana yang kita sedia maklum bahawa dalam keadaan ini kesempitan kehidupan yang dialami. Pengarah urusan tapak Urban Street Dining, Syed Muhammad Izmir Syed Amir berpendapat, peniaga juga perlu memainkan peranan dengan mematuhi sepenuhnya protokol kesihatan seperti ditetapkan kerajaan apabila sektor berkenaan beroperasi kelak. Jumlah pengunjung serta meningkatkan usaha untuk menaikkan tahap kebersihan di dalam kawasan ruang makan kami. Alhamdulillah, kelonggaran sekarang ini akan memberikan harapan dan sinar baru untuk usahawan-usahawan kami yang selama 2-3 bulan sebelum ini hidup tanpa pendapatan ataupun kurang pendapatan. Fokus kami selepas ini adalah untuk kembali memajukan industri bersama-sama dengan usahawan food truck kami yang lain.
Kelonggaran bergerak dan melakukan aktiviti perniagaan di bawah PKPP disambut gembira oleh orang ramai. Namun begitu, tidak melupakan kepentingan SOP yang perlu dipatuhi untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin di atas pengumuman yang telah dibuat pada hari ini, di mana kita sebagai rakyat Malaysia dah boleh mentas negeri. So sama-samalah kita patuhi segala SOP yang telah diberikan oleh pihak kerajaan. Hari kita dah boleh melancong, kita dah boleh untuk merentas negeri. Okey, dan juga kita dah boleh pergi macam dululah pasar, okey. Tapi satu yang penting kena jaga SOP lah. SOP tu kena juga, okey, dan juga lagi satu untuk kebaikan yang PM kita buat ni untuk menjana pendapatan lah balik. Okey, tak seperti yang yang sebelum ni. Masa sewaktu PKP. Alhamdulillah, saya rasa sangat seronok sebab dah lama saya tak balik kampung, dalam 3 bulan macam tu. Dapat melancong dalam negara ni, kita dapat jana pendapatan negara. Tapi kita kena patuhilah SOP yang telah ditetapkan supaya kita boleh buang COVID-19 ni lah. Perdana Menteri mengatakan pasar malam dah boleh buka. So, ini memberi peluang kepada kita semua untuk terutama peniaga untuk menjana pendapatan keluarga mereka. Saya berasa gembiralah sebab Perdana Menteri beri peluang untuk kami berniaga balik, untuk kita supaya peniaga-peniaga yang mana sebelum PKP kita tak dapat berniaga, diorang akan dapat berniaga balik. Saya rasa gembiralah. Ya, meskipun ada banyak kelonggaran, Perdana Menteri mengingatkan pentingnya peranan pemimpin masyarakat termasuk ketua kampung dan komuniti membendung penularan COVID-19 dengan memastikan semua anggota masyarakat mematuhi SOP ditetapkan. Majikan juga perlu memastikan SOP di tempat kerja dipatuhi bagi mengelak penularan semula dan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan jika berlaku peningkatan mendadak kes positif COVID-19. Jika saudara dan saudari semua terus berdisiplin dan beristiqamah, saya percaya Allah, insya-Allah, penularan wabak ini akan kekal terkawal dan kita akan memasuki fasa normalisasi selepas 31 Ogos 2020 sehinggalah vaksin untuk virus COVID-19 ini ditemui. Namun saya ingin mengingatkan, sekiranya berlaku peningkatan mendadak kes positif COVID-19 dalam tempoh ini, kerajaan tidak akan teragak-agak untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan atau PKPD di kawasan ataupun lokaliti yang berkenaan. Saya harap kita semua sentiasa berdisiplin supaya peningkatan kes COVID-19 ini dapat kita elakkan. Orang ramai diminta menggunakan aplikasi MySejahtera bagi membolehkan Kementerian Kesihatan mengambil tindakan cepat dan berkesan untuk mengenal pasti kontak rapat sekiranya berlaku kes jangkitan dalam kalangan masyarakat. Bermula 10 Jun ini, rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara tidak perlu lagi menjalani kuarantin wajib di pusat kuarantin. Sebaliknya akan berbuat demikian bagi tempoh 14 hari di rumah masing-masing. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, sejurus tiba di lapangan terbang, mereka akan menjalani ujian swab dan mereka yang negatif boleh pulang ke kediaman sendiri. Dan bagaimanapun, menurut beliau, mereka yang positif COVID-19 perlu menjalani rawatan di hospital. Tambahnya, mereka yang menjalani kuarantin kendiri diwajibkan untuk memuat turun aplikasi MySejahtera dan akan dipantau melalui aplikasi tersebut. Selain itu, mereka juga diwajibkan memakai gelang tangan kuarantin bagi memudahkan proses identifikasi. Untuk pengetahuan, RT antigen test yang kita akan gunakan nanti, resultnya dapat dalam masa yang amat cepat. Jadi tidak perlu tunggu untuk tinggal di mana-mana. Tapi in case, kalau ada kes yang melibatkan, terpaksa tunggu 2 hari lah kata contoh untuk mendapat result. Dan kita terpaksa tempatkan mereka di pusat kuarantin jugalah sebelum result tu dapat.
Jelas beliau, mana-mana individu yang mengingkari arahan kuarantin wajib dan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan akan dikompaun RM1,000 dan dihadap ke mahkamah. Kerajaan turut mengambil keputusan ini setelah mengambil kira kadar jangkitan COVID-19 di negara-negara lain yang sudah terkawal. Di samping kejayaan negara meningkatkan keupayaan untuk membuat ujian saringan COVID-19 di pintu-pintu masuk antarabangsa. Baik, sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan kawasan rukun tetangga KRT dibenarkan untuk menggerakkan rondaan skim rondaan sukarela SRS fasa pertama di zon hijau bermula 20 Jun ini. Ia akan melibatkan 1,079 SRS di seluruh negara. Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menyediakan peralatan seperti topeng muka, jaket keselamatan dan lampu picit untuk anggota rondaan SRS. Jelasnya, setiap pasukan rondaan SRS perlu mematuhi SOP dikeluarkan KPN. Antaranya, setiap pasukan tidak boleh melebihi 5 orang. Kementerian Perpaduan Negara akan berbincang dengan kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan dan PDRM untuk menyelaraskan aktiviti rondaan. Kalau kita lihat, KRT ini banyak di kawasan-kawasan perumahan, di bandar-bandar dan sebagainya. Jadi PBT, kerjasama dengan PBT amat diperlukan. Dan satu lagi ialah semua anggota SRS diwajibkan untuk mendaftar dan memuat turun aplikasi MySejahtera. Dan mereka perlu memuat turun apps MySejahtera bagi membolehkan penilaian kesihatan mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada monsun barat daya, sememangnya negara kita menerima pengaruh angin daripada arah barat daya ataupun baratan dengan agak ketara. Pada ketika ini, angin bertiup dengan agak sederhana sekitar 20 hingga ke 30 km sejam dan Map Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang serta bergelora di mana-mana kawasan perairan di rantau negara kita. Baiklah, pada ketika ini berdasarkan paparan di Imej Gemar Radar, kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia dalam keadaan baik, tiada hujan kecuali di bahagian pantai timur semenanjung Malaysia yang melibatkan beberapa negeri iaitu di negeri Kelantan, Terengganu dan juga di selatan di negeri Pahang. Dan keadaan ini insya-Allah akan beransur-ansur reda tidak lama lagi. Dan menjelang ke pagi nanti, kebanyakan negeri akan mengalami keadaan yang agak cerah kecuali di bahagian pesisiran pantai yang melibatkan beberapa negeri di pantai barat semenanjung Malaysia yang melibatkan Negeri Sembilan, Melaka dan juga di negeri Johor yang dijangkakan akan mengalami keadaan cuaca yang agak mendung ataupun hujan renyai di pesisir pantai. Berikutan hujan bersetup petir akan berlaku di kawasan perairan Selat Melaka Selatan. Dan bagi negeri Sabah dan Sarawak, buat masa kini, hujan berserta berpetir kini sedang berlaku di bahagian Sandakan dan juga di bahagian Kapit bagi negeri Sarawak. Dan keadaan ini juga akan beransur-ansur reda tidak lama lagi. Pada waktu pagi nanti, pada keesokan hari, bagi negeri Sabah, insya-Allah tiada hujan yang akan berlaku di semua bahagian. Begitu juga di bahagian di negeri Sarawak yang kita jangkakan keadaan mendung dan juga hujan di 1-2 tempat akan berlaku di pesisiran pantai di bahagian Kuching pada esok pagi. Dan selain daripada itu, pastikan anda muat turun aplikasi My Cuaca bagi mendapatkan info dan juga maklumat yang terkini dan juga sahih, ataupun layari laman sesawang kami di www.met.gov.my. Mudah hanya di hujung jari anda. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Bertemu kembali. Satu lagi kluster baharu COVID-19 disahkan hari ini di Gombak, Selangor. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, satu kes baharu direkodkan bagi kluster berkenaan melibatkan kaki tangan ibu pejabat polis daerah IPD. Pertambahan satu kes baharu itu menjadikan keseluruhan 5 kes positif wabak itu dikesan bagi kluster berkenaan. Daerah polis tu ada yang terlibat dan mungkin ini adalah satu faktor yang kita melaksanakan penyaringan berkala kepada IPD dan sebagainya. Jadi ini perhatian kita. Tapi apa yang penting ialah apabila kita dapat kesan, kita terus menjalankan aktiviti kesihatan awam iaitu mengenal pasti mereka yang terlibat dan mereka yang positif akan diasingkan di hospital dan juga diberi rawatan, dan ada close contact ataupun kontak rapat kita akan asingkan dan dikuarantinkan. Menurutnya, punca dan siasatan masih dijalankan ketika ini, namun pesakit positif diasingkan serta diberi rawatan selain pengesanan kontak rapat turut dilakukan. Baik, sementara itu, setakat tengah hari tadi, Malaysia mencatatkan 19 kes jangkitan baharu, 39 kes sembuh dan tiada kes kematian dilaporkan. Datuk Dr. Nur Hisham berkata 6 daripada kes positif melibatkan kes import, manakala bakinya adalah jangkitan tempatan. Daripada 13 kes penularan tempatan tersebut, hanya 2 kes melibatkan warga asing dan 11 lagi melibatkan rakyat tempatan. Kesemua mereka sudah diasingkan dan kini sedang menerima rawatan. Perincian bagi 11 kes di kalangan warga negara adalah seperti berikut. 6 kes di Selangor, 2 kes saringan Pusat Rehabilitasi di Dengkil, 2 kes saringan Madrasah Tafiz, 1 kes orang kena tahan di Ibu Pejabat Polis di Sabak Benam, 1 kes saringan tempat kerja di Pulau Indah, Kelang, 2 kes di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur iaitu 1 kes di kluster Pangsapuri Ceras, 1 kes bagi kluster Gombak iaitu kluster baru iaitu saringan kontak rapat kes 7,064 dan kes 7,246. 1 kes saringan pekerja kilang di Seremban di Negeri Sembilan dan 2 kes di Sabah bagi saringan kontak rapat iaitu ahli keluarga kepada kes 3,641 dan kes 4,537. Berikut adalah status terkini COVID-19 di negara ini serta data pertambahan kes harian jangkitan positif mengikut negeri-negeri di Malaysia. Baik, dalam pada itu, untuk hari kedua berturut-turut, kes 2 angka dilaporkan membabitkan warga tempatan di negara ini. Ya, selepas kes 1 angka dicatatkan bagi tempoh 7 hari berturut-turut sebelum itu. Berikut adalah data kes positif di Malaysia mengikut kes warga negara, bukan warga negara dan kes import bagi tempoh 8 hari lalu. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP menyarankan agar setiap premis perniagaan menggunakan aplikasi MySejahtera untuk membantu dalam pengawasan penularan COVID-19. Ketua Setiausahanya Datuk Seri Hasnul Zamzam Ahmad berkata, aplikasi tersebut memudahkan urusan merekod butiran pelawat dan pelanggan ke premis masing-masing. Wartawan Grace Aisyah Kedayat ada laporannya. Biasaannya pelanggan akan merekodkan nama dan nombor telefon yang diletakkan di pintu masuk ke premis perniagaan.
Namun, sejak 3 Jun lepas melalui Majlis Keselamatan Negara, MKN mewartakan keperluan pelanggan menggunakan kemudahan daftar masuk check-in menerusi aplikasi MySejahtera. Apa yang menariknya tentang aplikasi MySejahtera ini yang berdasarkan pengalaman saya bersama rakan-rakan yang lain pada sebelum ini, di mana sesetengah telefon bimbit mereka tidak mempunyai pengimbas kod QR dan terpaksa memuat turun pengimbas kod QR yang berbayar. Sekaligus ini menimbulkan rasa kebimbangan data peribadi kita diceroboh kerana kita sendiri tidak pasti tahap keselamatan aplikasi pengimbas kod yang lain. Jadi anda boleh menggunakan aplikasi secara percuma ini dengan menggunakan MySejahtera Check-in. Maklumat peribadi pengguna lebih selamat dan tidak disalahgunakan sekaligus meningkatkan lagi keyakinan pelawat untuk mengunjungi premis perniagaan. Jadi dengan aplikasi MySejahtera ini, maklumat itu akan dapat dimasukkan dan dikumpulkan dengan jelas dan tepat dan memudahkan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menghubungi apabila terdapat keperluan. Datuk Seri Hasnul berkata demikian dalam satu sidang media selepas mengadakan program lawatan dan advokasi penggunaan aplikasi MySejahtera Check-in di Putrajaya. Grace Aisyah Kedayan, RTM. Bertemu kembali. Jawatan Kuasa Khas Pekerjaan Nasional yang ditubuhkan kerajaan dilihat bersesuaian dengan kebiasaan baharu yang bakal menjadi gaya hidup rakyat negara ini. Menurut penganalisis ekonomi Universiti Kuala Lumpur, Profesor Madya Aimi Zulhazmi Abdul Rashid, penubuhan jawatan kuasa ini tepat pada masanya memandangkan trend pekerjaan negara sedang berubah. Mereka ni lebih kepada freelancers, ya, bekerja sendiri dan dia mengikut projek yang perlu disiapkan. Jadi bila ada jawatan kuasa seperti ini, dia juga boleh menyelaraskan, memberikan perlindungan so dan sebagainya kepada pekerja-pekerja tersebut. Ini adalah satu langkah ke hadapan kerana rakyat mungkin melihat trend pekerjaan akan berubah. Bukan hanya untuk menyelaraskan segala jenis bantuan yang diberikan oleh kerajaan, dia juga sepatutnya menjadi satu rangkaian ataupun channel untuk mendengar pendapat on the ground, bagaimana perubahan dari segi industri dan sebagainya. Jadi daripada feedback yang diorang dapat ni dari jawatan kuasa ni, barulah boleh dibuatkan polisi baru misalnya. Jawatan kuasa yang dipengerusikan Menteri Kewangan dan Menteri Sumber Manusia itu bertujuan menyelaras dan memantau pelaksanaan kesemua inisiatif yang menyokong pertumbuhan ekonomi gig. Kerajaan melalui Pelan Jana Ekonomi Negara Penjana memeruntukkan geran RM50 juta untuk platform ekonomi gig dan RM25 juta kepada MDEC. Golongan yang kehilangan sumber pendapatan akibat kesan penularan COVID-19 menyifatkan salah satu inisiatif Penjana untuk menaik taraf portal perkhidmatan pekerjaan sebagai berita baik buat mereka. Ibarat sinar di hujung terowong, inisiatif itu bakal memberi manfaat kepada lebih 50,000 individu. Menerusi Penjana, Perdana Menteri kita telah mengumumkan portal perkhidmatan pekerjaan akan dinaik taraf untuk golongan yang terkesan akibat COVID-19. Inisiatif ini sangat baik untuk golongan yang terkesan seperti kami. Setidak-tidaknya memberi sinar baru untuk kami meneruskan kehidupan. Lebih-lebih lagi kami yang berkeluarga ini.
Terima kasih kerajaan dan juga terima kasih Perdana Menteri kita yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Seperti yang kita sedia maklum, Perdana Menteri ada mengumumkan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara dan salah satu inisiatif di dalamnya adalah memberi bantuan dan meningkatkan kemahiran dan allowance kepada penganggur. Pada saya sikit sebanyak memberi bantuan kepada mereka yang kebanyakannya hilang pekerjaan sepanjang tempoh PKP ini. Terima kasih. Kerajaan memperuntukkan hampir 9 bilion ringgit yang merangkumi inisiatif menaik taraf portal Perkhidmatan Pekerjaan Nasional. Penawaran dan permintaan pekerjaan dalam portal pencarian kerja maukerja.my menurun drastik sepanjang Mac hingga April lalu. Bagaimanapun Ketua Pegawai Eksekutifnya Ray Tang berkata, jumlah itu kembali meningkat sejak Mei susulan langkah kerajaan membuka lebih banyak sektor ekonomi dan sosial sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Dan beliau optimis situasi itu akan berterusan menerusi inisiatif yang diumumkan Perdana Menteri dalam penjana. Secara keseluruhannya, pelan penjana ini sangat komprehensif dan komplit. Dia cover banyak area. Dari segi job creations, menciptakan peluang pekerjaan, gig economy, kerja part-time, training dan reskilling orang yang menganggur. Challenge kerajaan yang next yang perlu dihadapi ialah macam mana melaksanakan projek yang besar ini. Sekiranya projek ini dapat laksanakan dengan betul, manfaatkan orang yang diperlukan, bisnes yang diperlukan, impaknya akan sangat besar dan dia dapat membantu rakyat Malaysia pada masa yang susah ini. Hampir 9 bilion ringgit diperuntukkan untuk menangani cabaran kadar pengangguran yang meningkat sekaligus memastikan pengekalan pekerjaan. Peruntukan itu akan memberi manfaat kepada 3 juta tenaga kerja melalui beberapa inisiatif. Tidak ketinggalan inisiatif penjana turut membolehkan bakal graduan menarik nafas lega. Ini kerana pandemik COVID-19 telah menyebabkan ramai individu kehilangan pekerjaan sekaligus meningkatkan kadar pengangguran dalam negara. Justru situasi itu memberi cabaran besar kepada golongan tersebut untuk memasuki pasaran buruh kerana peluang pekerjaan semakin terhad. Setiap tahun hampir 200,000 siswazah menamatkan pengajian di institusi pengajian tinggi IPT. Jumlah itu tidak seimbang dengan penawaran pekerjaan yang semakin terhad ketika ini. Pengucupan aktiviti ekonomi menyebabkan kelompok berkenaan sukar mendapat pekerjaan. Seperti yang diwar-warkan oleh media dan juga akhbar, banyak pekerja yang dibuang. Jadi pekerja yang dibuang tersebut mempunyai pengalaman. Nak dibandingkan dengan graduan yang baru sahaja menghabiskan pengajian. Jadi peluang pekerjaan tersebut lebih limit untuk pelajar-pelajar yang baru sahaja menghabiskan pengajian mereka. Situasi ini menuntut bakal graduan merebut apa saja peluang kerja untuk menjana pendapatan meski tidak sepadan dengan kelulusan akademik. Kita harus lihat sejauh mana rezeki ataupun pekerjaan yang ada di depan mata kita. Jika kita melepaskan sesebuah peluang akibat daripada kita tak minat, jauh daripada option kita dan sebagainya, ini akan memberikan kerugian kepada kita, membuang masa dan sebagainya. Jadi apa sahaja yang ada di depan mata, rebutlah peluang itu sebaik mungkin dan bekerjalah dengan ikhlas, insya-Allah. Sehubungan itu, inisiatif kerajaan menyediakan beberapa program pengambil pekerja dan peningkatan kemahiran menerusi penjana, satu keputusan tepat yang ditunggu-tunggu. Ia ibarat langkah pemula untuk bakal graduan memperoleh pekerjaan. Para graduan perlu lebih ke arah mempersiapkan diri untuk meningkatkan kemahiran yang tidak pernah diceburi. Okey, dengan adanya insentif yang disediakan oleh pihak kerajaan, para graduan boleh menghadiri kursus pendek, sebagai contoh kursus renang, kursus memasak, kursus first aid dan sebagainya. Dengan menghadiri kursus ini, para graduan boleh menjana pendapatan sendiri. Penjana menyediakan insentif RM600 sebulan kepada majikan yang menyediakan peluang perantis kepada lepasan sekolah dan bakal siswazah. Juga RM2 bilion untuk program peningkatan kemahiran.
Usahawan PKS serta perusahaan mikro disaran menggunakan platform media sosial bagi mempromosi produk jualan. Jelas Timbalan Pengarah Eksekutif Pusat Strategi Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Madya Dr. Muhammad Azlan Shah Zaidi, ke arah itu usahawan perlu melengkapkan diri dengan kemahiran berniaga secara dalam talian. Gunakan peluang yang ada sekarang ini, kan, disebabkan oleh permintaan yang mungkin lebih banyak daripada media sosial. Melalui kaedah tersebut, peluang kita memasarkan produk akan menjadi lebih banyak sebenarnya. Kalau kita lihat dalam keadaan ekonomi sekarang ini, PKS... Beliau yang ditemui selepas program Selamat Pagi Malaysia berkata golongan usahawan perlu bijak mengambil peluang terutama melalui bantuan suntikan dana yang diberi kerajaan. Menerusi Pelan Penjana, kerajaan memperuntukkan geran dan pinjaman berjumlah RM700 juta kepada PKS. Pelanjutan program subsidi upah membantu majikan menampung kos upah pekerja tanpa perlu memberhentikan atau memberi cuti tanpa gaji kepada pekerja. Pengurus Kilang Kerepek MK Berkat Enterprise, Muhammad Azizul Zarik Asmun berkata, majikan juga dapat mengekalkan kuantiti produk yang dihasilkan untuk dijual kepada pelanggan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Alhamdulillah syarikat kami berjaya mengekalkan pekerja walaupun banyak cabaran dalam yang diharungi dalam sepanjang tempoh PKPB ini. Kami mengatur strategi pemasaran secara atas talian di mana setiap pekerja perlu membuat iklan dan membantu mempromosikan produk ke seluruh Malaysia melalui platform di atas talian. Jelas beliau, program tersebut membolehkan beliau sebagai majikan mengekalkan 13 pekerjanya bagi meneruskan operasi syarikat. Pengenalan kempen Shop Malaysia Online akan menggalakkan rakyat untuk membeli barangan buatan negara. Syarikat Pemudah Cara e-Dagang, e-Lokal yakin platform ini secara tidak langsung akan menarik penyertaan lebih banyak perusahaan kecil dan sederhana untuk menceburi perniagaan secara dalam talian. Ia secara langsung dapat membantu aliran tunai dalam negara dan secara tak langsung juga membantu memperkenalkan produk-produk usahawan tempatan kepada pembeli-pembeli tegar yang suka membeli secara online ini, dan mereka dapat menjadi pendapatan. Tambahnya, langkah kerajaan memberikan kod promosi dan pelbagai voucher diskaun akan membantu pertumbuhan perdagangan elektronik negara. Pemberian insentif pengecualian cukai, pelepasan khas cukai pendapatan serta akses internet secara percuma di bawah penjana sememangnya tepat pada masanya. Ia bagi menggalakkan rakyat mengamalkan cara baharu bekerja termasuk bekerja dari rumah. Bagi pengasas aplikasi telefon pintar Akla, Zainal Akla Syamsuddin, insentif percukaian itu memberi manfaat dalam meneruskan aplikasi pencarian kerja yang diusahakannya sejak 2018. Terima kasih kepada kerajaan sebab kita tahu akan ramai kehilangan pekerjaan dan kita memerlukan a platform, dan kami menyediakan platform ni dan dengan kemampuan untuk beli handphone, dan juga syarikat kami pun dapat pelepasan untuk membantu orang untuk beli handphone juga, beli komputer riba semua. Jadi kami rasa it's about time semua orang mampu beli handphone, di mana kerajaan akan bantu untuk bagi pelepasan percakaian untuk handphone, dan kami akan generate income. Kami akan generate income di mana income kami akan bantu balik pada kerajaan. Menerusi penjana pengecualian cukai pendapatan sehingga RM5,000 kepada pekerja yang menerima manfaat dalam bentuk telefon bimbit, tablet, komputer riba dan tablet daripada majikan bermula 1 Julai 2020. Manakala pelepasan khas cukai pendapatan sehingga RM2,500 diberikan ke atas pembelian telefon bimbit, komputer dan tablet bermula 1 Jun 2020.
Baik saudara, seterusnya kita akan ke segmen sukan bersama rakan penyampai Akhtar Haji Hamzah. Silakan Akhtar. Aktiviti sukan dan riadah kembali dibenarkan. Assalamualaikum, terima kasih Andy dan juga Mac. Ini berita gembira buat penggiat dan peminat sukan tanah air. Selaras dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, beberapa jenis sukan dan rekreasi akan dibuka semula bermula Rabu ini. Bagaimanapun, aktiviti terbabit tertakluk kepada pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ketat. Menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, kebenaran merangkumi latihan persediaan pasukan dan aktiviti yang tidak melibatkan sentuhan badan. Seperti bowling, badminton, memanah, menembak dan lain-lain lagi. Aktiviti berkumpulan di luar seperti kayuhan basikal dan konvoi motosikal juga dibenarkan. Yang masih tidak dibenarkan ialah pertandingan sukan atau permainan yang melibatkan perhimpunan penyokong atau penonton yang ramai seperti di stadium, sukan renang dan kolam renang awam dan sukan bersentuhan seperti rugby, gusti, tinju, bola sepak, bola keranjang dan hoki. Sementara itu, pihak berwajib berkaitan sukan yang dihubungi mengesahkan akan mengeluarkan kenyataan mengenai pelaksanaan aktiviti esok. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Liga Bola Sepak Malaysia, Dato' Abdul Ghani, pihaknya akan meneliti terlebih dahulu SOP berkaitan aktiviti sukan. Beliau mengesahkan semua aktiviti akan mematuhi garis panduan pembukaan sektor sukan dan rekreasi fasa 2 seperti diputuskan mesyuarat khas menteri-menteri berkenaan pelaksanaan PKPB. Perkara itu kemudiannya akan dimaklumkan kepada semua kelab terlibat. Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA memberi bayangan untuk memperkenalkan had gaji maksimum. Perkara itu dilihat sebagai sebahagian daripada usaha penstrukturan kewangan bola sepak yang terjejas kerana COVID-19. Menurut Presiden FIFA Gianni Infantino, penggantungan perlawanan kekangan kepada liga dan ketiadaan penyokong menjejaskan pendapatan semua pasukan. Justru penetapan had gaji maksimum merupakan salah satu perkara yang perlu diberi perhatian. Sekiranya dipersetujui, ia menjadi bukti kepada persefahaman dan semangat bersatu padu antara pemain dan pasukan. Infantino turut menjemput ahli gabungan mengemukakan langkah wajar terhadap peraturan kewangan yang lebih jelas dan ketat. Sekian perkembangan sukan untuk malam ini. Kita kembali bersama Andy dan Mike untuk meneruskan berita perdana dengan perkembangan hashtag. Seorang pekerja kurier berdepan detik cemas apabila disalak 2 ekor anjing serentak di dalam dan luar pagar rumah pelanggan. Dalam video dikongsikan Zulhilmi Mazamuddin di Facebook, pemuda itu dilihat sedang berurusan dengan seorang wanita di sebuah rumah. Secara tiba-tiba, seekor anjing lain muncul dan menyalak kepadanya, membuatkan dia panik. Pemuda itu terus memanjat pintu pagar rumah berkenaan sambil diketawakan rakannya yang berada di dalam van. Video itu mendapat 2.1 juta tontonan di Facebook. Seorang lelaki Kanada terkejut kerana baru saja menerima gel rambut yang dibelinya secara dalam talian pada tahun 2012. Elliot Berinston membeli gel rambut itu menerusi portal belibelah well.ca dan dia sendiri telah lupa mengenainya kerana terlalu lama menanti.
Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana mampu merangsang semula pembangunan industri kreatif negara yang terjejas akibat COVID-19. Beberapa program dan kemudahan kewangan untuk menjana semula industri kreatif berjumlah RM225 juta akan dilaksanakan melalui kerjasama antara My Creative Ventures, Perbadanan Kemajuan Multimedia MDEC dan pihak swasta. Pelan tersebut disambut baik pemain industri terutama syarikat produksi filem tempatan. Bagi pengarah syarikat wangsa digital Sendirian Berhad, Suhaini Abdul, penjana amat membantu terutama dari segi kewangan. Saya rasa pelan pemulihan bagi syarikat adalah sangat bermanfaat dan sangat bagus. Dengan pemulihan dijalankan, ini bermakna satu syarikat tu dapat menjana kewangan dengan secara tak langsung. Para pekerja juga dapat menjana pendapatan. Bila pendapatan dapat dijana secara grassroots, dari grassroots, ekonomi negara juga akan dapat dimanfaatkan, insya-Allah. Bagi pengarah filem tempatan, Rayleigh, penjana mampu membuka semula peluang bagi menaik taraf kualiti dan memasarkan filem di peringkat antarabangsa. Saya sebagai filem producer sangat mengalu-alukan rancangan untuk menjana semula ekonomi di mana Perdana Menteri telah mengumumkan dana sebanyak 225 juta untuk industri kreatif seni dan budaya. Dan sedikit sebanyak dana ini dapat memberi nafas baru dan boleh merangsang seluruh industri. Dan pekerja-pekerja industri kreatif boleh menggunakan dana ini sebaik-baiknya untuk menaik tarafkan tahap penggambaran mereka, pengfileman, muzik, tarian, seni grafik supaya boleh bersaing dengan dunia. Selama 20 tahun, Dayang Nur Faiza bergelar penghibur. Buat julung kalinya beliau tampil dengan lagu raya ciptaan Ketua Pegawai Eksekutif Primeworks Studio Sdn Bhd, Dato' Ahmad Izham Omar. Lagu berentak pop itu dilancarkan sehari menjelang Syawal, iaitu pada 23 Mei lalu. Segalanya tentang lagu di pagi raya ini begitu istimewa buat diri Dayang, memandangkan ia juga buat pertama kalinya terpaksa merakamkan lagu itu sendiri di rumah. Namun bersyukur kerana video klip lagu ini dibuat pada waktu arahan dilonggarkan dan beliau serta kru terlibat dapat kembali keluar bekerja di studio. Dayang dapat lagu ni lebih kurang 2 minggu sebelum raya. So masa tu masih PKP lagi kan. Jadi cabaran dia lebih kepada bekerja dari rumah. Macam tu. Dayang kena record vokal Dayang sendiri kat rumah. Itu sendiri dah satu cabaran bagi Dayang. Sebab Dayang tak pernah lagi sepanjang umur betul, sepanjang kerjaya sebagai seorang penyanyi ni, tak pernah lagi Dayang rekod kat rumah. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mewakili seluruh rakyat Malaysia merafak sembah setinggi-tinggi tahniah kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Ya, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda esok. Menerusi hantaran di laman sosial, Tan Sri Muhyiddin mendoakan semoga Al-Sultan Abdullah diberi kekuatan dan keberkatan untuk terus kekal karar bersemayam di atas singgasana takhta pemerintahan dengan penuh kesabaran, kedaulatan dan kesejahteraan. Perdana Menteri berkata beliau turut berdoa agar Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandaria serta putera-putera, puteri-puteri dan seluruh kerabat diraja sentiasa berada dalam lindungan dan rahmatnya. Pada masa sama dilanjutkan usia dan sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat. Dirgahaya Tuanku, Daulat Tuanku, menjunjung kasih Tuanku. Baik saudara, berita perdana edisi 7 Jun berakhir di sini. Terus amalkan kawalan kendiri serta biasakan dengan gaya hidup norma baharu. Ya, kekal patuh dengan perintah kawalan pergerakan bersyarat. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam hormat.